Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, hari ini kita sambung bab yang terakhir. Uh, Matematik 3/4 bab 10 matematik pengguna pengurusan keuangan. Saya tutorial lah. Bab ni saya sendiri pun sama-sama belajar dengan awak ni. Saya pun tak mahir. Dalam bab ni kita akan belajar perancangan dan pengurusan keuangan. Perancangan dan pengurusan keuangan. Okey. Kepada dia perancangan dan pengurusan keuangan ni. Apa yang dimaksudkan dengan proses pengurusan keuangan? Pengurusan keuangan merupakan satu proses yang melibatkan pengurusan wang dari sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, pelindungan dan pelaburan. Terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan keuangan. Jadi, pengurusan keuangan ni adalah macam mana cara kita nak guna pendapatan kita dan macam mana kita nak belanja dia. Di mana kita dapat pendapatan, ke mana kita nak belanjakan dia. Atau kita nak uruskannya. Okey. Ia melibatkan 5 langkah. Yang pertama, menetapkan matlamat keuangan, menilai kedudukan keuangan, mewujudkan plan keuangan, melaksanakan plan keuangan, dan yang terakhir, mengkaji semula dan menyemak kemajuan proses pengurusan keuangan itu. Jadi ada 5 langkah. Salin dulu ni sikit. Saya masuk dewasa. Okey, apa dia menetapkan matlamat keuangan? Matlamat keuangan ni pula dia ada 2 matlamat . Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang . Menetapkan matlamat keuangan ni, menetapkan matlamat keuangan merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan keuangan. Matlamat keuangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Contohnya, seseorang individu yang hendak menyimpan RM15,000 dalam bank bagi masa dalam tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Jadi ni dia punya contoh matlamat keuangan. Apa lagi contoh matlamat keuangan selain daripada nak simpan RM15,000 untuk dalam masa 3 tahun nak kahwin? Apa lagi contoh matlamat? Apa dia ni? Patin Raihana. Jadi kecek sikit. Patin, apa lagi? Biasanya kita awak dah tak kerja pun awak duduk sekolah ni pun awak ada matlamat ada. Kau dia? Patin? Oh iyalah, tak tahu. Buka lah mic tu Patin. Dengar ke tak ni? Patin. Tak dengar pula. Senyap je kecek. Nurul. Nurul. Buka mic. Apa dia contoh lagi selain matlamat keuangan, contoh contoh selain pada nak simpan RM15,000 dalam masa 3 tahun sebelum kahwin. Apa lagi contoh matlamat keuangan? Rasa-rasa. Macam awak ada kan duduk rumah anak mereka lah, mesti ada dalam kepala awak ada. Awak boleh pitih juga kan? Awak ada cadangan dalam masa lama-lama tu ada gapo awak nak beli kan? Contoh ke apa dia? Gitu lah kalau kita nak beli. Kita tak nak beli selalu. Tapi kita kena rancang dia, betul tak? Contoh ke apa awak nak beli?
Ada laptop, ada bagus laptop. Laptop ni mahal, 1,000 lah. Laptop ni 1,000. Jadi saya nak jadi kecil sikit bajet dia tu. Berapa dia? Eh, handset lah, telefon lah, macam handphone lah, smartphone. Kita lepas lah ada sedia nak beli smartphone Oppo lah kata lah. Kita pun set atau dalam hujung tahun ni aku nak beli telefon Oppo Go 500. Tak, dalam satu hujung tahun ni. Maknanya dalam masa tempoh 1 tahun kita nak beli handphone. Tak, harga dia 500. Jadi tu kita punya contoh matlamat keuangan peringkat awak lah. Betul tak? Beli apa ni laptop pun boleh dalam masa 2 tahun boleh juga, tak ada ha. Jadi kita mesti ada target macam orang biasa dia ada pada kerja mesti ada target nak kahwin. Selain pada kahwin, apa lagi target dia? Sebelum kahwin dia nak beli apa? Rasa-rasa. Pandai mesti dia nak beli kereta tak? Okey, aku ni kerja 3 tahun aku nak beli kereta gapo? Aku nak bayar muka berapa. Jadi itu contoh-contoh target apa ni matlamat keuangan ataupun kita nak beli rumah. Dalam masa 10 tahun lepas ni aku nak beli rumah, nak bayar muka berapa-berapa. Itu contoh matlamat keuangan. Itu contoh matlamat keuangan. Jadi matlamat keuangan ni dia ada jangka masa pendek, ada jangka masa panjang. Okey. Gapo matlamat keuangan jangka pendek? Matlamat keuangan jangka pendek merupakan suatu matlamat keuangan yang hendak dicapai kurang daripada setahun. Kurang daripada setahun itu jangka pendek. Matlamat keuangan jangka pendek tidak melibatkan jumlah amal yang besar. Contohnya pembelian komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit. Ni kalau orang kerja benda-benda ni dia merupakan jangka pendek lah. Dalam masa sebelum tak apa setahun atau dalam masa setahun dia beli lah. Kalau pelajar tu payah sikit lah. Jadi macam beli komputer riba, beli sofa, beli telefon bimbit. Ini semua merupakan matlamat keuangan jangka pendek. Kita dalam masa setahun kita boleh beli. Okey. Yang kedua kita ada matlamat keuangan jangka panjang. Jangka panjang ni lagu mana pula? Matlamat keuangan yang mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Ini dah lebih 5 tahun dia panggil jangka panjang dah. Contoh ke apa dia? Contohnya mempunyai simpanan untuk digunakan masa persaraan. Masa persaraan bila umur naik puluh. Jadi 50 tahun akan datang, 40 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Mana lebih ada 5 tahun. Kita merupakan matlamat keuangan jangka panjang. Lagi apa? Pendidikan anak-anak. Okey, dalam masa 15 tahun akan datang mesti anak 18 tahun akan datang mesti anak tu umur 18 tahun. Mesti dia nak masuk U ke apa, nak bakar pitih. Jadi ini antara contoh-contoh matlamat keuangan jangka panjang. Awak kurang-kurang sikit buku tu dah. Apa lagi selain pada persaraan pendidikan anak-anak seperti ayat tadi nak beli kereta, nak beli rumah. Itu contoh-contoh matlamat keuangan jangka panjang. Okey, kita tengok pula matlamat keuangan smart. Dia pula matlamat keuangan smart. Okey. Matlamat keuangan smart. Apa dia pula matlamat keuangan smart ni? Matlamat keuangan atau financial goal yang jelas ialah satu aspek yang paling penting dalam perancangan keuangan. Selain itu, matlamat keuangan yang berkonsep smart akan membantu seorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat keuangan yang dikehendaki. Jadi, matlamat keuangan smart ni adalah ciri-ciri lah, ataupun kunci untuk kita capai matlamat keuangan tu. Dia kena ada 5 ciri ni baru dia memudahkan kita capai matlamat. Gapo nak simpan BT 15,000 ke dalam masa 5 tahun ke, nak beli telefon dalam masa setahun ke. Jadi gapo dia ciri-ciri dia? Okey, ciri-ciri dia daripada perkataan smart tu ringkasan daripada perkataan S tu kepada spesifik, M tu measurable, A tu attainable, R tu realistic dan T tu time bound. Jadi spesifik tu maksudnya khusus, measurable tu dia boleh disukat atau diukur.
Attainable ni dia boleh dicapai, dia logik lah, tidak koyak lah. Bersifat realistik, bersifat realistik ni tidak koyak maksudnya. Tidak kata tak jejak lah, jejak maksudnya. Tidak angin-angin mak jening. Okey, lepas tu tempoh masa, ada masa dia. Ada masa spesifik yang nyata. Apa lama, 5 tahun, kau 4 tahun, kau hujung tahun. Kau ada tempoh masa dia. Okey, itu smart, matlamat keuangan smart. Okey, untuk memudahkan pemahaman kita dengan smart ni kepada dia. Okey, contoh satu kita tengok. Saya ni sama-sama awak juga belajar juga ni dah. Bab ni saya pun tak mahir. Saya pun kita dah apply dah selama kini pun saya dah amat dah. Awak pun amat dah sebenarnya. Awak pun ada pendapatan, awak ada apa ni pitih masuk sama, pitih orang beri kan, mak ayah bagi. Jadi awak plan macam mana nak belanja. Mana awak nak sipir, banyak mana awak nak sipir kan. Jadi ini kita teori dia lagu mana. Kita duk praktik dah tapi kita tak tahu rupanya dia ada teori dia. Teori lagu ni kita belajar ni lah. Saya pun duduk guna dah selama ni tapi tak tahu teori dia jelas. Ni teori dia. Kita dah praktik, teori kita tak tahu. Jadi band negara semua masuk dalam kata pelajaran. Masuk dah dalam matematik kata pak. Sebab semua ambil matematik. Jadi kenalah ngaji benda ni, pengurusan keuangan. Okey, apa dia masuk bab ni dalam keuangan ni caca ni saya tambah apa ni saja-saja ni. Apa bab ni dia masuk dalam silibus matematik. Sebab ramai orang muda lah ni banyak hutang ke apa, hutang kad kredit. Apa jadi gitu? Nak Afirah bila masanya masuk. Siapa dia approve dia masuk. Apalah. Bapa jadi gini? Sebab orang muda dia kerja-kerja, dia belanja ikut suka dia tanpa kawalan, dia tak boleh nak kena pasti gapo keperluan, gapo kehendak, dia pakai goma lah. Jadi ramalah ada banyak hutang kad kredit. Ada yang siapa muflih di peringkat usia muda lagi dia jadi muflih. Jadi kajian nak benda tu, jadi dia masuk benda ni dalam ilmu ni dalam matematik, peringkat sekolah menengah biar belajar tahu dia peringkat awal untuk nak benda tu. Okey. Contoh satu, kita nak faham smart ni gano apply smart tu. Encik Yusuf akan menyambut hari keluarga di Port Dickson. Encik Yusuf akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Encik Yusuf perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya 2,500 sebulan untuk mencapai matlamat keuangan beliau. Adakah matlamat keuangan Encik Yusuf menepati atau memenuhi pendekatan smart? Okey, mana ciri-ciri 5 ciri tadi? Kita nak kenal pasti dalam matlamat atau ni dalam perancangan dia tu atau matlamat keuangan dia tu ada tak 5 ciri smart tadi? Okey, tengok. Khusus ada tak? Matlamat Encik Yusuf adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Tu jelas, spesifik lah tu. Dia nak sambut hari keluarga di Port Dickson. Tu contoh matlamat yang khusus. Gapa lagi? Dalam hal ini matlamat Encik Yusuf bukan saja sekadar ingin pergi bercuti, tapi beliau menetapkan lokasi. Dia nak pergi cuti, lepas tu dia tetap dah lokasi. Ini menunjukkan ciri-ciri khusus tu ada.